Alhamdulillah juga Sarina ya, akan ada satu lagi wawancara kita bawakan kepada audio penonton Rampai Pagi ya, mengenai program Sangkut, pengenalan asas kaunseling bagi belia-belia kampung dan mukim. Mungkin kita terus sahaja ya kenalkan tetamu kita, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Nur Ajlin Uminatul Hafizah binti Haji Alimas, pengasas Cure Heart dan juga kaunselor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Nyorang bertuah juga rasa kami ya, dapat melihat dan juga seterusnya menghadirkan Yang Mulia Puan di Rampai Pagi untuk menerangkan berkenaan dengan projek projek ataupun program Sangkut, memberikan pengenalan asas berkenaan kaunseling bagi belia-belia kampung dan juga mukim. Kami difahamkan ni Puan, sebenarnya program ini sudah pun berlangsung baru-baru ni, dan kalau dari segi sasaran itu agak jelas lah dinyatakan itu memang menumpukan belia-belia kampung dan mukim. Tapi seawal pengenalan dan mukadimah ni, kami ingin mengetahui dulu siapa sebenarnya Cure Heart ini. Alhamdulillah. Jadinya saya yang seperti kita sebutkan tadi, kita boleh panggil Hajah Nora saja. Pasal Hajah Nora itu terlampau panjang sebenarnya. Kadang-kadang ada je tersalah sabut tu. Jadinya saya orang memanggil saya Hajah Nora. Okey, saya ni adalah pengasas Cure Heart. Saya juga mengendalikan kes-kes kaunseling lah. Kes-kes kaunseling yang ada di Brunei Darussalam. Ya, one of the private practice yang memberi sesi kaunseling secara percuma. Dan ada juga yang kami charge, tapi selalunya yang secara percuma tu kepada underprivileged family, macam orang yang kurang kemampuan, tapi yang memerlukan sesi kaunseling ataupun motivational talk untuk keluarga, ataupun sesi-sesi yang memerlukan seperti orang ahli-ahli rakan seliaka. Kami ada juga membuat program-program macam itulah. Juga saya di dalam Cure Heart ini, kami selain membagi sesi kaunseling dan juga grup terapi ini, kami juga setiap tahun alhamdulillah akan mengadakan mental health fair. Kami di mana kami akan bercakap, and then ada forum, ada aktiviti, semuanya related to mental health. Jadi maksudnya di sini Cure Heart ini merupakan sebuah badan NGOs. Dulu we started as NGO, tapi pada masa ini kami tukar sebagai company lah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi seperti yang dinyatakan dari segi peranan dan kefungsi organisasi ini adalah untuk memberikan perkhidmatan ataupun services counselling kepada yang memerlukan, namun tidak mengenepikan juga golongan yang seperti dinyatakan tadi yang perlu dibantu dan diberikan perkhidmatan counselling ini. Baik, kita menumpukan berkenaan dengan program Sangkut. Apa yang dimaksudkan dengan Sangkut? Okey, program Sangkut ini sebenarnya seperti mana saya katakan tadi, kami andang mengadakan banyak program. Program menjaga kesihatan mental, special needs children, macam kepada ibu-ibu yang selepas mengandung yang mengalami kemurungan, dan kes-kes lain lah. Jadinya dari sana kami juga saya dengan Cikgu Ali Yusri berbincanglah apa lagi yang perlu di Brunei ni kan. Jadinya selepas kami membuat research apa semua, sesi kaunseling ini memang kurang, especially di kampung-kampung. Di kampung-kampung ini memang stigma masih ada lah. Orang macam masih tidak faham apa sesi kaunseling ini, kenapa perlunya sesi kaunseling ini, dan juga mereka masih menamakan sesi kaunseling ini orang yang perlu disiplin ataupun orang yang gila. Jadinya ini adalah inisiatif kami untuk memberi asas kaunseling ini kepada belia-belia kampung dan juga ahli-ahli MPK lah yang memerlukan sesi kaunseling ini, supaya mereka boleh bercakap dan juga berbincang dengan ahli-ahli kampung yang lain. Jadi maksudnya ini usaha ini, program Sangkut ini adalah mendekati golongan muda, dalam tanda kutip adalah belia, dan memberikan satu pemahaman kenapa kaunseling penting, dan seterusnya secara langsung memberikan dorang ini kemahiran-kemahiran tertentu barangkali. Jadi kalau sebelum ini program Sangkut itu diadakan di mana? Dapat diceritakan boleh. pembahasan acara yang telah pun berlangsung? Acara ini
ni telah pun berlangsung masa 21 hari bulan selama 3 hari. Selama 3 hari itu kami program itu di Kampung Bolkiah, arah CDC Community Development Center. Alhamdulillah. Ya, so di sana kita telah hadir 30 peserta, belia-belia dari 4 kampung. Jadinya dalam 4 kampung itu telah menghantar dalam ada 5, ada 10. Jadinya di sana mereka telah belajarlah dengan program yang untuk 3 hari ini. Dan juga kita difahami ada kena kongsikan bahawa ada tagline mengenai program sangkut itu jauh di mata, berat di hati. Itu apa tu? So jauh di mata dekat hati ni kadang-kadang jua kenapa kami ada di tagline ini kan dari sisi kaunseling ataupun dalam kekeluargaan lah. Kita ni mesti mengingatkan, kita ni selalu mengingat orang yang jauh. Example, kenapa kami menamakan program ini Sangkut, kerana sekiranya kalau kita ni lah Brunei culture, kalau tadi belayar, tadi selalu membalikan orang family macam sangkut. Sangkut. Macam Syanu belum tadi membalikan, Syanu belum tadi membalikan. So kadang-kadang barang itu instead of for kita ni belikan untuk ahli keluarga lain. Kerana sebab tu ia jauh di mata dekat di hati walaupun keluarga tadi itu jauh. So dengan asas kaunseling ni kita ni ingin mendekatkan lagi diorang itu. Kita ni pun masih lagi mengingatkan diorang di dalam hati kita ni itulah walaupun jauh di mata. So jadinya kalau ada kes-kes lain macam ingatku Syana tu mungkin ada anxiety kalinya, ada stres kalinya, macam itulah jauh di mata dekat di hati lah. Jadi ingin kita ketahui selama 3 hari program ini diadakan untuk julung kalinya ni pertama kali diadakan di Kampung Bolkiah dan menyasarkan golongan belia di beberapa buah kampung bertumpu di sana di CDC Kampung Bolkiah. Apa antara lain modul yang diajarkan? Jadinya modul-modul itu adalah satu, kami memberi pendedahan pendedahan kepada pemimpinan pemimpin belia mengenai teknik asas kaunseling. Sepertinya macam yang bersistematik dan berkesanlah. One of the example is active listening. Active listening, and then juga meningkatkan kecekapan as a leadership, kepimpinan itu dalam community, macam mana untuk mereka memberi sokongan emosi. Kadang-kadang kita ni pun sebagai individu yang ada belajar asas kaunseling ini, kita ni dah tahu macam mana akan membagi emotional support. Kadang-kadang kan kita ni, saya selalu menceritakanlah kalau saya bagi ceramah ke apa, do we actually bertanyakan ahli keluarga kita ni, how are you today? As example that, ataupun kadang-kadang kita ni lupa lepas pandang. Lepas pandang, padahal it's a very basic one. Okay, so ini adalah untuk menggalakkan budaya bertanya, bercakap, mengeratkan lagi komunikasi itulah dari satu sama yang lain, juga untuk nilai empati itu, nilai empati dan juga komunikasi itulah kalangan masyarakat kita ni. Jadinya apabila modul ini mereka belajar, mereka akan lebih cekap untuk menjadi pemimpin, insyaAllah. Dan juga ingin mengetahui Puan mungkin ada beberapa aktiviti yang dilakukan semasa 3 hari itu, boleh dikongsikan? So aktiviti yang kami buat adalah, yang salah satunya ada role play. Role play itu apabila belia itu belajar macam mana jadi counselor. So it's quite interesting sebab kadang-kadang mereka pun belum berapa penyerang in terms of communication itu mungkin belum fasih lah, belum lancar. Belum lancar. Jadinya dari sana tu mereka belajar juga. Rupanya cuma ni counseling ni. And then kami ada juga macam sesi teknik-teknik yang lain itulah. Macam kami ada membuat lukisan-lukisan, as simple as membuat kertas yang warna brown ini, kami ada letakkan di dinding. Jadinya setiap hari, setiap sesi kami akan membuatkan kata-kata motivasi. So wall of fame lah. Satu. Jadi kata-kata motivasi ini sebenarnya boleh meningkatkan semangat belia-belia kita ni. Kadang-kadang kita ni lupa menaikkan semangat. Diorang pun macam kanya ataupun pun aja saya mungkin mau kalinya jadi kaunselor. Patah semangat ya. Jadinya di sana
kami akan mencuba menaikkan semangat walaupun diorang ada kurang keyakinan diri itu. Baik, sebelum kita lebih mengetahui apa perancangan lain untuk memeriahkan lagi lah, mengimarahkan lagi. Saya percaya program Sangkut Tatu indah hanya tertumpu pada pertama kali ianya diadakan. Pasti ada lagi kawasan-kawasan yang akan ditujui ya. Kita ingin mengetahui ciri-ciri seorang kaunselor tu macam mana kan? Memang ataupun ciri-ciri, mesti ada karakter macam mana baru tak sesuai untuk menjadi seorang kaunselor. Mungkin ciri-ciri itu memang penting lah. Satu, kita ni mesti ada active listening. Active listening, kita ni ada empathy, kita ni pun mesti ada build rapport untuk bagi kita ni trust. Pasal kalau kita ni ciri-ciri sebagai kaunselor ni, kalau tani indah menjaga confidentiality itu orang dah akan percaya kita kan. So itu memang penting lah. Sama kita ni pun mesti ada karisma yang dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi dari sana ini adalah few of ciri-ciri lah yang also kalau boleh ada rasa macam penyayang. Kalau tadi ada menampakkan rasa penyayangan ni, kita ni punya klien pun macam peduli akan akunya. Macam mana kan. Jadi kalau kita ni menampakkan tadi tu macam pemarah apa semua, orang dah akan datang kan. Orang pun takut semua dah akan mau berceritakan. Dan ada kadang-kadang kita mendengar juga menjadi seorang kaunselor ni bukanlah profesi yang mudah. Kadang-kadang ia turut menguras tenaga kaunselor itu sendiri. Kerana kadang-kadang kita ni sendiri secara langsung turut terimpak kepada cerita ataupun kisah masalah klien kita ni tu. Kalau bagi puan sendiri macam mana mengimbangi keadaan itu? Yang selalu saya dengar hanya mesti pandai auto on and off. Alhamdulillah. Jadinya ini banyaklah orang selalu bertanya kerana saya mungkin sekiranya dalam satu hari itu ada jual 8 klien, ada jual 9 klien. Jadinya memang dah akan mudah lah. Tapi kalau saya on and off itu mungkin betul, tapi macam sekiranya kalau saya di tempat kerja, saya akan fokuskan tempat kerja saja. Tapi selepas itu saya tidak akan memikirkan tentang klien-klien saya ataupun anything yang boleh mengafek emosi saya. Jadinya mungkin betul lah kalau on and off itu sama balance. Kita ni mesti ada balance. Mungkin kalau tadi bukan sebagai kaunselor sajalah, di mana-mana pun work life balance is very important. If you don't look after your health and also your emotions, that is where you're gonna get more affected. So you have to jaga your emosi ini juga. Jadinya mungkin in the weekend you boleh meluangkan masa dengan keluarga, meluangkan masa untuk diri sendiri. Yoga is very important. Meditation is also can help you to reduce all the emotions yang you pendam-pendam itulah. So I would say communication is the key juga. Mesti pandai detox sendiri juga seorang kaunselor. Communication is very important. Baik, Fifa, mungkin dan juga ini program Sangkut adalah merupakan salah satu program yang diadakan pada tahun ini. Kami pun mau tahu ni Puan, adakah ada lagi program yang akan diadakan pada tahun ini? Alhamdulillah. Memang kami ada lagi plan lah sampai bulan 12 sudah ada plan. Jadinya program Sangkut ini insyaAllah kami akan mengadakan setiap bulan. So mungkin lepas ini kami akan ke Kampung Katok. So kepada orang-orang Katok, boleh Katok. Kalau yang mau join, cek kami punya Instagram lah. So apart from that, bulan 5 ni kan hari keluarga, juga ada hari ibu. So insyaAllah kami akan membuat acara that related to parenting and also hari keluarga. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang menghalang. And then lepas itu kami juga memplankan ada youth camping yang ada faith based lah, ada yang ke Islamic dan juga leadership. And then lepas itu mental health yang seperti saya nyatakan tadi, setiap tahun memang akan saya adakan lah setiap tahun itu. So tapi mungkin topik tahun ini berbeza. And then bulan 12 selalunya kami ada buat day of affection lah untuk hari kesukarelawan. So itu mungkin aktiviti yang ini juga lah yang related to mental health ini. Juga saya mungkin tidak menyatakan tadi, saya juga a marriage counselor. So one of the thing that I want to do is marriage camping untuk adalah pasangan. Untuk pasangan. So youth camping,
marriage campaign, insyaAllah kalau ada halangan kami akan mengadakannya. Program, projek, kegiatan yang cukup indah didengar sebentar tadi yang telah pun dirancang ni, sebenarnya tadi belum mengenalkan siapa penganjurnya ni untuk program Sangkut ini. Alhamdulillah penganjurnya adalah saya sendiri juga dengan juga Cik Ali isteri lah. Mewakili dengan kerjasama yang Sangkut ini dengan kerjasama MPK Kasad dan juga Belia Imtiaz. Alhamdulillah. Jadi kenapa agaknya menyasarkan golongan belia? Belia ni memang pentinglah sebab mereka ni akan menyahut kita ni punya selepas ni kan lepas also kami belia-belia ni adalah orang yang mengganti kami selepas ni. Benar. So we want to equip them with a lot of skills and informations lah. Knowledge, yang penting banyak ilmu dari segi different ruang macam apa ni leadership, kepimpinan itu kan, and then emosi, and then also teknologi. Masa ni pun AI is very important. Benar. So banyak sebenarnya akan dipelajari itu. So belia-belia ni adalah penting lah kerana mereka yang akan jadi masa hadapan ni. Pemimpin masa hadapan dan juga kami ingin mencapai wawasan 2035 kan. Benar sekali. Dan juga pun kalau sekiranya penonton Rampai Pagi ingin mengikuti program yang akan nanti dijalankan bagaimana Puan? Mungkin ada social media untuk mereka rujuk. Alhamdulillah. So boleh follow Instagram _Curhat ataupun Hajah Nora _Clarity Brunei. Ya, jadi itu bolehlah menghubungi ke laman media sosial. Instagram. Jadi kita mengharapkan dan juga mendoakan semoga program-program seterusnya terdekat pastinya bulan 5 ni, bulan Mei ni akan ada satu program yang dinyatakan tadi menyasarkan dan menumpukan kekeluargaan dan juga memandangkan bulan 5 pun Hari Ibu. Jadi ada satu program yang cukup indah akan dilaksanakan insya-Allah ya. Mudah-mudahan ada kesempatan juga untuk membarigakan di Rampai Pagi untuk program tersebut. Dan terakhir sekali secara ringkas harapan Puan dengan adanya program Sangkut dan juga kegiatan-kegiatan seterusnya. Harapan memang adalah supaya belia-belia kita ni dapat mencapai wawasan Brunei 2035 untuk rakyat yang berpendidikan dan juga berkualiti hidup tinggi, dan juga semoga kami akan lebih memfokuskan untuk kesihatan mental inilah dan kaunselingan insya-Allah. Ada kepentingannya. Kepentingannya memang perlu. Betul, memang perlu. Baik, tidak lupa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Pengasas Curhat yang juga merupakan seorang kaunselor, Hajah Norajlin Uminatul Hafizan binti Haji Alimas hadir bersama kita di Rampai Pagi hari ini menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan sebuah program iaitu Sangkut dan lebih menunjukkan kepada pengenalan asas kaunseling bagi belia-belia kampung dan juga mukim. Mereka ini akan menjelajah dari satu kampung dan mukim ke satu kampung dan mukim lainnya untuk cuba menyasarkan ataupun mendekati belia-belia kampung dan mukim yang mereka lihat mungkin boleh dijadikan sebagai seorang pemimpin yang akan dapat membantu dalam hal ehwal mengatasi masalah-masalah di kalangan kampung ataupun mukim tersebut. Semoga terus berjaya kita ucapkan. Alhamdulillah. Dan untuk Puan Hajah, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.